Maksudnya siapa sahaja wanita yang meminta suaminya mentalakkannya tanpa sebab, suami bagi nafkah elok, suami buat perangai pun akhlak elok, nah, suami tidak fasik, jaga agama, solat, tutup aurat semua, suami tak pernah tinggalkan dia pun walaupun sehari dua, bukan kata 2-3 bulan, tak pernah tinggal pun, tiba-tiba minta cerai ataupun minta tebus talak tanpa sebab. Jadi sesiapa saja wanita yang meminta suaminya mentalakkannya tanpa ada sebab yang membolehkan, maka haramlah baginya untuk dapat mencium bau syurga. Geng, tak dapat cium bau syurga artinya tak boleh masuk tak? Tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimun hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan sesi kuliah Maghrib menggunakan kitab Halal dan Haram dalam Islam, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambung Nabi. Tak salah kan? Hak isteri yang membenci suaminya. Okey, kita sambung muka surat 408. Tajuk hak isteri yang membenci suaminya. Bila isteri membenci suami dengan sebab-sebab tertentu, maka dia ada hak dalam syariat agama. Jadi kita dah selesai mengenai talak, cerai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hak isteri yang membenci suaminya. Bagi isteri yang membenci suami dan berasa tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama-sama dengannya, dibolehkan untuk menebus dirinya dari suaminya itu dan membeli balik kemerdekaannya dengan mengembalikan semula apa yang sudah dibayar oleh suaminya dari mas kahwin, hadiah-hadiah dan sebagainya, sama ada dikembalikan kurang daripada apa yang diberikan suaminya itu ataupun lebih daripadanya, asalkan mereka sama-sama bersetuju dengan kadarnya. Yang lebih utama ialah suami tidak boleh mengambil lebih daripada apa yang sudah diberikan kepada isterinya itu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita baru selesai bab mengenai talak. Talak 1, talak 2 dan juga talak 3. Dan talak yang boleh dirujuk hanya 1 dan 2. Talak 3 tak boleh rujuk dan tak boleh kahwin semula kecuali isteri itu melalui beberapa peringkat.
sebagaimana yang kita telah belajar sebelum daripada ini. Jadi talak dalam bahasa Arab, talak, Melayu dia sebut tanpa ta, dia sebut ti, talak. Artinya kehendak suami lah. Talak itu ialah kehendak suami. Suami yang hendak menceraikan isteri. Isteri tak nak, suami nak ceraikan dia. Itu nama dia talak. Dia kuasa sebelah suami. Baik, apabila sebaliknya berlaku, suami tak nak ceraikan isteri, sebab dia masih sayang dengan isteri dia, dia masih perlukan isteri dia, dia tak nak cerai. Tapi isteri pula nak dia diceraikan oleh suaminya. Sebab ada sebab-sebab tertentu, dia tak boleh saja-saja nak suami dia ceraikan dia kerana nak nikah dengan lelaki lain, tak boleh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ada sebab dan nanti kita akan sebut apa sebab yang membolehkan isteri minta dia diceraikan oleh suami dia. Baik, suami tak nak ceraikan dia, tapi isteri nak bercerai dengan suami atas sebab-sebab suami itu ada masalah. Dia minta cerai tapi suami tak nak cerai. Dalam Islam dia ada penyelesaiannya. Al-Islamu wal hallu. Islam ialah penyelesaian. Tidak ada benda yang tak boleh selesai dalam Islam. Bersama jahiliah memang tak boleh selesai. Kalau suami tak nak cerai sampai matilah dia akan jadi isteri kepada suami hak dia tak suka. Itu zaman jahiliah. Islam datang bawa syariat yang baru, yang tidak sama dengan jahiliah. Ini juga jahiliah. Sebab zaman jahiliah dia menekan, menzalimi perempuan. Islam datang membela dan memberi keadilan kepada perempuan. Dalam Islam ada jalan untuk isteri lepaskan diri daripada suami. Berbeza zaman jahiliah, tidak ada sebarang jalan untuk perempuan melepaskan diri dia daripada suami dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, oleh kerana suami tak nak ceraikan dia sebab cerai di tangan suami, tapi isteri benci dengan dia sebab masalah pada suami itu, sama ada dia tak bagi nafkah, sama ada dia menzalimi, itu benda-benda hak boleh dia tuntut. Maka dia boleh tebus talak. Tebus talak. Macam kita letak barang di pusat, di tempat gadaian, kita pergi tebus balik, ambil mula. Tebus macam mana? Dengan dia membayar harga untuk suami dia lepaskan dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi boleh macam sama ada dia nak bagi bayaran untuk menebus dia tebus talak, tebus cerai. Bila dia bayar, suami dia ceraikan dia, aku ceraikan engkau dengan bayaran 15,000. Dia nasi nikah lupa ibu 15. Mana ada dulu 15. 5,000 mahal pada aku 2,000. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu bayar nikah 2,000. Jangan saya nikah mahal. Dan contoh ditetapkan kadar sama dengan kadar mas kahwin hak suami bagi dulu. Sekali dengan belanja-belanja. Contoh dia kahwin dulu 5,000. Dia kata 5,000. Suami dah bayar dengan aku 5,000. Maka suami pun dia boleh lafazkan dengan lafaz talak. Dia boleh guna kalimah talak, dia boleh guna kalimah khulu'. Dia boleh kata aku ceraikan engkau, aku talak engkau dengan bayaran RM5,000. Isteri kata ya saya terima, jadi ya khulu', walaupun dia kata cerai. Sebab khulu' dia dikira pada cerai yang jenis kena bayar. Siapa bayar? Isteri. Bila suami kata macam tu, isteri kata aku terima, aku setuju, berlakulah khulu'. Bahasa Arab dia khulu'. Khala'a artinya cabut, artinya tanggal. Kita pakai kasut tu, kita ikat kaki kita di kasut. Bila kita buang kasut, nama dia khala'a bahasa Arab.
fakhla'na alaik. Wahai Musa, tanggalkan dua kasut engkau. Ikhla' khala'a khulu'. Sebut khulu' kali. Ha. Bukan khulu', khulu'. Kana', khulu'. Ha. Nah, tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Mana bila kita kahwin, kita macam ikat, macam kita pakai kasut, kita ikat isteri kita dengan akad. Maka bila dia tebus balik, dia bayar mas kahwin, hak dia bagi, hak kita bagi dulu, bagi balik pada kita. Aku 5,000 bagi balik contoh. Maka dia tertanggal, macam kita buang kasut daripada kaki, tertanggal lah talak tadi dengan ditebus oleh isteri dengan mahar misil yang kita bagi dulu, ataupun boleh diberikan kurang daripada itu. Kalau 5,000 dia nak bagi, sanggup bagi 4,000, sanggup bagi 3,000, kalau suami dia setuju boleh. Dia tak syarat sama dengan mas kahwin. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ataupun dia boleh bagi lebih. Nikah dulu dah 20 tahun dah, harga tak sama dengan harga barang lah. Kalau dulu 5 lah, dengan menikah 15, dia nak bagi 15 boleh. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, jadi dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Bila dah setuju, okey. Kadar itu ditentukan oleh kedua-dua pihak. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dia sebut di sini yang lebih utama ialah suami tidak boleh mengambil lebih daripada apa yang sudah diberikan kepada isterinya itu. Mana kalau bagi 5,000, nak ambil lebih tak boleh. Ini satu pendapat, ini bukan jumhur. Dan hak dibawa oleh Yusuf Qaradawi dalam kitab Halal Haram ni, pendapat ni bukan pendapat jumhur. Jumhur ulama boleh. Jumhur ulama boleh isteri membayar lebih daripada mas kahwin yang diberikan oleh suaminya dulu kepada dia. Ataupun tak perlu sangkut paut dengan mas kahwin pun tak apa. Tak kira, tu tolak tepi, PM tepi. Lah nak bagi berapa? Tak ada kaitan dengan mas kahwin dulu. Hang sanggup bagi berapa? Dia kata 10. Okey? Suami kita, aku setuju 10. Setuju lah 10. Kalau dia kata 15, aku setuju 15. Dia kata 10, suami kita tak boleh 10. Sebab bila aku ceraikan kau nanti, aku nak menikah baru. Tu lah Nabi. Dia nak menikah baru lah, ni mahal menikah. 10,000 tak cukup, aku nak kenduri lagi, aku nak 15. Isteri tawarkan 10, suami kita aku nak 15. Isteri kita tak apa, setuju. Okey? Ikut persetujuan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, Cik Nasir lari ya. Sebab dia nak hantar capati, tak apa. Kita faham. dia buat laporan lah, tak ada salah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, jan lah. Bila Nasir tak ada, jan tinggal. Agak-agak jan nak tembus talak ke tak payah? Tak payah lah. Tak pakai tak payah duduk tebuh lah, aku ceraikan. Dah nak sangat aku cerai. Selesai. Dan sebab janji banyak, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian macam tu. Kalau tak ada duit tu lain, kita ada perkiraan juga. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ini nama dia khulu' tebus talak. Zaman jahiliah tak ada. Islam ada, dia buka jalan untuk isteri nah. Bila dia tak suka dengan suami, oleh sebab suami itu sendiri bermasalah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan jika kamu khawatir, jika kamu takut bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya suami isteri itu, kamu tu wali, maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu. Ini dalil daripada Quran, surah Al-Baqarah ayat 229. Nah, surah Al-Baqarah 229. Dia sebut, maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya,
dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu dalam Quran tak sebut berapa kadar. Sebab itu tidak ditentukan kadar, ikut persetujuan suami isteri itu. Dia minta banyak mana, dia sanggup bayar banyak mana, setuju jalan. Quran tak sebut kadar berapa. Nah, jadi mudah. Bila tak sebut, mudah. Sebut jadi payah. Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati, bila sebut payah, tak sebut mudah. Baik, suatu peristiwa ini hadis pula. Itu dari Quran yang kata harus hukum khuluk ataupun tebus talak. Hadis pula suatu peristiwa di mana telah datang isteri Thabit bin Qais kepada Rasulullah SAW, lalu berkata kepadanya, wahai Rasulullah, saya tidak mencela suami saya Thabit bin Qais. Bagus dia ni, berkaitan tentang budi pekertinya maupun agamanya. Akan tetapi saya tidak sanggup lagi untuk hidup bersama-sama dengannya, kerana saya terlalu benci kepadanya. Dia takut dia tidak boleh taat dah kepada Thabit bin Qais sebab ada masalah suami dia ni. Kalau dia duk tunggu sabar lama-lama, takut peringkat dia tak akan taat. Bila tak taat jadi nusyus. Bila nusyus berdosa. Perempuan disuruh bersabar dulu sebelum dia tuntut cerai, sebelum dia tuntut tebus talak. Sabar dulu. Setakat mana boleh nasihat. Suami tak solat, nasihat. Dia tak boleh paksa sebab isteri tidak boleh memaksa suami, tak boleh pukul dan sebagainya. Ngajilah dalam bab dulu, bab nusyus. Hanya suami ada 3 peringkat dulu. Peringkat nasihat, 3 tempat tidur dan pukul. Suami bila suami buat masalah, isteri tidak ada 3 jalan tu. Dia cuma ada 1. Dia cuma ada nasihat. Dia tak boleh tinggalkan tempat tidur suami dia walaupun jahat macam mana pun, nusyus. Dia tak boleh pukul suami dia walaupun badan dia besar macam mana pun, nusyus. Dia ada 1 jalan sahaja, nasihat. Sejak dia mula menikah umur 25 sampai umur 50, sabar. Suami tak juga solat. Bila tak solat ni dia banyak masalah. Nah, bila tak solat dia akan ada kes pukul isteri. Bila tak solat ada kes tak bagi nafkah. Solat tu dia imaduddin. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad tarakaddin. Solat merupakan tiang agama. Siapa menegakkan solat, dia menegakkan agama. Siapa meninggalkan solat, dia telah menghancurkan agama. Orang solat dia jaga agama. Dari segi isteri pun dia takkan pukul, dia takkan zalim, dia mengaji. Dia takkan tak bagi nafkah kerana dia solat saja. Kalau dia tak solat, macam-macam dia boleh buat kepada isteri dia. Dia boleh pukul, dia boleh belasah, dia boleh tak bagi nafkah ikut suka hati dia. Sebab tak solatnya pasal. Itu punca. 25 tahun sabar. Nasihat suami hari-hari solat. Tak solat juga. Maka dia boleh tuntut cerai. Nama dia tebus talak kalau suami tak nak cerai. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab dia tak sanggup untuk jadi derhaka pada suami bila dia tak suka pada suami. Sebab tu diharuskan khuluk ataupun tebus talak dalam agama, nak jaga isteri supaya dia tidak nusyus pada suami dia. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia kata dia benci sangat dengan Thabit bin Qais. Rasulullah SAW lalu menanyakan apa yang diterimanya daripada Thabit dahulu. Masa menikah dulu, mas kahwin, yang terima apa? Isterinya menjawab, hanya sebuah kebun sahaja dia bagi mas kahwin kebun. Mas kahwin ni apa-apa yang bernilai boleh jadi mas kahwin. Dan dia bukan duit saja. Rasulullah SAW bertanya, mahukah kamu kembalikan kebun yang diberikannya kepada kamu dahulu? Tanya isteri Thabit bin Qais. Setuju tak? Hang bagi balik. Kebun hak dia bagi sebagai mas kahwin dulu, hang bagi balik pada dia. Isteri Thabit bin Qais menjawab, baiklah, saya akan kembalikan. Dia setuju ya. Yang penting dia boleh lepaskan diri daripada Thabit bin Qais. Lalu Rasulullah SAW memanggil Thabit dan menyuruhnya mengambil kembali kebunnya itu, seraya mentalakkan isterinya dengan 1 talak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam An-Nasai. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi itulah 2, 1 Quran, yang kedua hadis yang menjadi dalil harus
ada khulu ataupun tebus talak dalam agama. Baik, bila dia telah khulu, cerai secara khulu, jatuh ataupun tidak talak, jawapan dia sama. Jawapan dia sama dengan talak, hilang talak. Kalau cerai isteri talak satu, daripada 3 tinggal 2. Cerai pula isteri kali kedua, daripada 3 tinggal 1. Hak 1 dan 2 ni boleh rujuk. Cerai lagi sekali, talak yang ketiga, yang ni kita ngaji dah, tak boleh rujuk sehinggalah isteri dia berkahwin semula selepas tamat iddah dan bersetubuh walaupun sekali dan diceraikan oleh suami yang kedua, dan tamat pula iddah dia dengan suami yang kedua, baru boleh minang semula kalau suami tu nak kembali, isteri tu nak kembali pada suami. Itu sama. Khulu sama. Dia tak cerai secara talak tapi cerai khulu. Khulu tu dia cerai. Ayat pun tengah-tengah antara cerai. Ayat khulu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, mana bila dia khulu, aku ceraikan engkau dengan bayaran RM15,000 Malaysia. Isteri dia kata aku setuju, maka tertalak dengan satu talak. Cuma beza talak ada iddah yang dia boleh rujuk. Talak ada iddah yang dia boleh rujuk. Khulu dia tak boleh rujuk. Dalam iddah tu dia tak boleh rujuk. Sebab talak cerai kehendak suami. Kalau dia nak rujuk balik tu hak dia, sebab dia cerai tu kehendak dia. Talak ni kehendak suami nak menceraikan isteri. Tiba-tiba sebelum tamat iddah dia berasa nak tarik semula, dia nak rujuk semula, dia boleh rujuk, itu kehendak dia. Khulu bukan kehendak suami, kehendak isteri, sebab tu dia bayar. Bila dia bayar untuk diceraikan, maka cerai itu bukan kehendak suami. Suami cerai sebab dia terima bayaran. Maka khulu kehendak isteri, bila diceraikan dengan khulu dibayar, maka dia dalam iddah tidak boleh dirujuk. Tak ada rujuk. Mengaji boleh tak boleh rujuk. Talak boleh rujuk. Tak boleh. Lepas tu boleh kembali semula, boleh. Macam mana dia kena nikah baru? Buat proses macam asal balik, pergi minat mula. Suami tu boleh pergi minat semula isteri dia, bekas isteri dia tu. Kalau isteri terima, alhamdulillah. Kalau isteri tak terima, tak ada. Tak boleh kembali. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, talak dah. Talak dia boleh rujuk dalam tempoh iddah, sama ada isteri itu suka ataupun tidak suka, dia boleh rujuk. Dia tak perlu kepada izin isteri untuk rujuk. Sebab rujuk hak dia. Walaupun isteri tak suka dengan dia dah sebab dia cerai, dia boleh rujuk balik. Aku kembali kepada engkau, aku rujuk kembali kepada engkau. Isteri suka tak suka, dia rujuk kembali semula kepada dia, jadi hak dia. Tapi kalau hak khulu, kalau dia pergi, dia tak boleh rujuk, pergi minang mula. Minang semula, kalau isteri terima, boleh. Kalau tak terima, tak ada. Gigit jari. Nabi gigit jari sekali. Nyok contoh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati macam tu lah. Jadi beza, walaupun dia sama-sama jatuh talak, tapi suasana yang tidak sama. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia dimasukkan ke dalam talak bain sughra. Bain sughra ni tak boleh rujuk kecuali dia kena nikah baru. Bain kubra, rujuk tak boleh, nikah baru tak boleh, kecuali hak tadi 4. Hak cara talak 3 tu bain kubra nama dia. Hak ni bain surah, dia tak perlu isteri dia nikah mula, kemudian berlaku persetubuhan, kemudian diceraikan, kemudian tamat. Tak perlu hak tu. Hak surah ni cuma dia kena nikah baru sahaja. Tak perlu syarat tu sebab dia surah ni kecil. Kalau bain kubra besar, dia kena ada 4 proses tadilah. Kata talak 3 tadi. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, makna kalau dia cerai isteri dengan khulu, kemudian dia nikah mula, rujuk tak boleh, nikah semula, jadi bini balik. Jadi bini balik tu talak tinggal 2, dia tak jadi 3 orang. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kemudian pergi khulu kali lagi. Contoh, ada contoh buat corner apa macam mana, khulu kali lagi, 3 kali khulu. Jadi macam cerai talak 3 kot. Hak ni jadi macam proses cerai talak 3 juga. Isteri tak boleh kembali dah, tak boleh kahwin baru dah dengan suami dia kecuali dia menikah orang lain.
kemudian disetubuh walaupun sekali, kemudian diceraikan, kemudian tamat iddah, barulah dia boleh kahwin semula. Macam tu. Sama dengan talak. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu kelebihan yang Islam bagi pada perempuan bila dia sudah tak suka dengan suami yang ada masalah dalam bab agama ataupun dalam bab memberi nafkah dan sebagainya, tanggungjawab dan sebagainya. Baik, haram bagi isteri tergesa-gesa meminta talak daripada suaminya tanpa sebarang sebab yang membolehkan dan tanpa sebarang tujuan yang agar dia mesti berpisah dengan suaminya. Tak boleh. Dia tidak boleh gopoh minta tebus talak. Dia kena sabar je tadi, sabar dulu. Dan mesti ada sebab. Tidak ada sebab, yang pertama hukumnya adalah makruh. Saja-saja nak minta tebus talak tu makruh. Ada pendapat ulama dia adalah haram. Berpandukan hadis Nabi Muhammad SAW, al-mukhtali'atu hunna munafiqat. Al-mukhtali'atu hunna munafiqat. Perempuan-perempuan, isteri-isteri yang minta tebus talak daripada suami dia tanpa sebarang sebab, saja-saja nak minta tebus talak sebab mungkin dia nak nikah dengan orang lain ataupun ada sebab lain. Suami dia okey, bagi nafkah okey, zahir okey, batin okey, tak pernah pukul dia, tak pernah zalimkan dia, semua okey, agama semua okey, tapi dia minta tebus talak tu, dia nak khuluk. Hak ni disebut hunna munafiqat, mereka merupakan munafik. Daripada hadis ni ulama sebut haram seorang isteri minta tebus talak daripada suami tanpa sebarang sebab yang membolehkan dia minta tebus talak. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, di antara sebab yang boleh isteri minta tebus talak, yang pertama suami cacat. Boleh suami cacat. Mula menikah okey, jangan sadu. Lepas tu beli motor Yamaha. Yamaha pun sadu juga. Tukar cat lah tu. Banyak duit yang tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Lepas tu dia tak angkat pun tayar dah. Tapi cuma terangkat. Dia tak angkat dengan sengaja, terangkat. Dia terangkat, jatuh kena belah dengan lori. Putus parah kaki. Tak ada kaki lah jangan. Mula menikah sadu boleh tapi lepas tu aksiden cacat. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ada berlaku kena kat belah pokok kita agak aksiden. Kaki tak lumpuh tu orang, tak boleh berjalan. Nah, isteri orang Sarawak, dia orang Baling. Sebut juga Baling geng. Lepas tu isteri minta tebus talak, minta cerai, dia pun cerai, dia tak tebus talak lah. Dah dia cacat, dia tak boleh nak bagi apa. Daripada dulu dia kerja, isteri pula yang kerja, dia duduk rumah saja, duduk atas kerusi, nampak macam mana? Maka isteri dia pun minta cerai, balik Sarawak nikah orang lain. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, baliklah kalau cacat nak macam. Nah, kalau isteri itu tidak ada timah rasa boleh Nah, dia tidak berdosa minta. Sebab suami dah tidak mampu lagi untuk memberi nafkah zahir dan batin pada dia. Ataupun tidak cacat, elok, sadu elok, tapi akhlak tak bagus, yang sepak. Sikit-sikit pang, sikit-sikit kelepau, macam-macam bunyi ada. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka dia boleh minta tebus talak ataupun bentuk fasakh. Ataupun suami tidak menunaikan tanggungjawab dan isteri sudah tidak sabar lagi. Kalau dia tunggu lagi, kata dia macam isteri Qais, Sabit bin Qais, dia boleh menyebabkan dia tidak taat lagi pada suami, takut jadi nusyus dan derhaka pada suami, maka isteri boleh tuntut tebus talak ataupun talak. Nah, sama ada talak ataupun tebus talak. Kalau dia tak bagi talak, boleh minta tebus talak, kita bayar. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Rasulullah SAW bersabda, hak ni bagi hak isteri saja-saja minta cerai ni, sama ada cerai biasa ataupun cerai secara tebus talak tanpa sebarang sebab. Nabi bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin
faharamun 'alaiha raihatul jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya siapa sahaja wanita yang meminta suaminya mentalakkannya tanpa sebab, suami bagi nafkah elok, suami buat perangai pun akhlak elok, nah, suami tidak fasik, jaga agama, solat, tutup aurat semua, suami tak pernah tinggalkan dia pun walaupun sehari dua, bukan kata 2-3 bulan, tak pernah tinggal pun, tiba-tiba minta cerai ataupun minta tebus talak tanpa sebab. Jadi sesiapa saja wanita yang meminta suaminya mentalakkannya tanpa ada sebab yang membolehkan, maka haramlah baginya untuk dapat mencium bau syurga. Geng, tak dapat cium bau syurga artinya tak boleh masuk dah. Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, nah, tak boleh masuk lah. Kalau tak boleh bau masakan, tak boleh rasa, tidak boleh bau masakan, mana dia tak boleh makan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam hadis lain Nabi sebut syurga itu baunya sampai fi masiratin kaza wa kaza, dalam jarak yang tertentu. Dalam hadis lain disebut secara perinci jarak 500 tahun perjalanan. Kita nak pergi mana jarak 500 tahun perjalanan ni? Pergi Kuala Lumpur berapa tahun? 4 jam setengah sampai. Tu kalau Cik Nan, aku 3 jam setengah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak sampai pun setahun. Jarak 500 tahun perjalanan, jarak daripada bumi pergi langit. Mana syurga ni wangi, dia wangi sungguh-sungguh wangi. 500 tahun belum sampai bau dah. Nak kita jauhnya wanita ini daripada syurga sampai dia tak boleh cium bau syurga, masuk lagi tak boleh. Wal a'udzubillahi min zalik, dengan main. Nah, ni agama. Ni nas nama dia, hadis Nabi sebut. Tak percaya tolak Nabi. Tolak Nabi kafir. Di antara rukun iman ialah percaya, beriman kepada Nabi. Cara beriman kepada Nabi ialah kita kena percaya kepada cakap dia, percaya pada perbuatan dia, percaya pada ikrar dia. Tak tolak yang ni, hadis sahih lah. Tolak kafir. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi macam tu. Nah, tidak bau syurga, kita akan dapat masuk syurga. Hadis lain, tapi tak ada sini hadis lain. Nabi sebut ayyum ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana perempuan, isteri yang kalau dia mati dalam keadaan suami dia redha dengan dia, dia akan masuk syurga. Hadis lain sebut dia akan masuk pintu syurga, mana-mana pintu hak dia nak masuk. Syurga ada 8 pintu, masuk pintu mana? Nak masuk pintu solat ke, nak masuk pintu zakat ke, nak masuk pintu jihad ke, nak masuk pintu amar ma'ruf ke, boleh masuk, ikut suka hati dia nak masuk mana. Hebatnya seorang perempuan yang taat pada suami, dan bila dia taat, bila dia mati, suami dia redha dengan dia. Kalau dia derhaka, masa dia mati, suami dia tak suka, dia tak redha, ni masuk neraka. Nah, oleh kerana itu bila nak kahwin dia kena hati-hatilah, sebab dia ada kaitan dengan syurga neraka. Dia bukan saja nikah, bukan sekadar kita nak dia duduk serumah kemudian melahirkan zuriat, benda berkongsi dalam kehidupan. Dia termasuk dengan hukum yang berkaitan dengan ukhrawi, dengan akhirat, ada kaitan syurga neraka. Nah, hati-hati. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, habis tentang khulu' tu, ada lagi sambungan. Memudaratkan dan menyakiti isteri hukumnya haram. Seorang suami tidak boleh menyusahkan isterinya dan merosakkan pergaulan dengannya dengan maksud supaya isteri mahu menebus dirinya daripada suaminya dengan mengembalikan sebahagian atau semua harta yang sudah diberikannya kepada isterinya itu, selama mana isteri berkelakuan baik dan tidak melakukan perbuatan yang keji secara terang-terangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la ta'dhuluhunna litazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Sadaqallahul azim.
Maksudnya, dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka, kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Selain itu, haram ke atas suami yang membenci isterinya yang hendak berpisah dengannya untuk mengambil wanita lain sebagai isteri, lalu ingin mengambil kembali apa-apa yang telah diberikan kepada isteri pertamanya itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a atakhuzunahu buhtanan wa ithman mubina wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan jika kamu hendak mengambil isteri baru, nak nikah baru, menggantikan isteri lama yang kamu ceraikan, sedang kamu telah pun memberikan kepada seseorang di antaranya isteri yang diceraikan itu harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun dari harta itu. Patutkah kamu mengambilnya dengan cara yang tidak benar dan yang menyebabkan dosa yang nyata, dan sebagaimana kamu tergamak mengambil balik pemberian itu, padahal kasih mesra kamu telah terjalin antara satu dengan yang lain, dan mereka pula isteri-isteri kamu itu telah pun mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, ada dua keadaan. Yang pertama, suami dia nak ceraikan isteri. Cerai itu hak dia. Dia nak ceraikan isteri dia. Tapi kalau dia cerai, jadi rugi. Ini jenis-jenis apa yang berfikiran macam ni, dia semua nak untung. Kalau dia cerai, rugi. Tak dapat apa, kena menikah baru, kena keluar belanja baru, dia tu. Tu je. Tu dah. Sebab tu tak cerai bini kan. Cara nak ambil untung, dia buat zalim. Dia pukul isteri ke apa-apalah, nak bagi isteri dia tu minta cerai. Berlakon. Nah, bila isteri dah rasa dizalimi, dia berlakon tu. Dia sakiti dengan tujuan ada udang di sebalik. Car potoi. Jawab cepat tak tunggu mas car potoi. Mana dia tahu dah soalan tu bocor lama. Dah tukar soalan baru. Dan baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bila isteri rasa dizalimi, dia pun nak minta cerai. Bila minta cerai, dia kata aku tak mau cerai. Nak cerai juga, hang bayar. Tu. Itu ada udang di sebalik car potoi. Jadi isteri pun tak tahan lah. Tak apa, anak berapa? Dia kata, anak berapa? Contoh dia kata 15,000 buat contoh. Isteri kata aku setuju. Maka isteri pun bayar 15,000. Suami pun ceraikan dia dengan cerai khulu. Tebus talak lah sebab dia bayar. Sah ke tidak je? Sah. Cik Nasir tak ada. Tidak sah. Tidak sah. Bila seorang suami sengaja menyakiti isteri dengan tujuan supaya isteri dia minta tebus talak sebab dia nak kembali harta dia, walaupun isteri setuju bagi tadi 15,000 dengan apa dia nak, dia pun cerai. Cerai tidak sah. Perbuatan suami haram, dosa besar. Nak kena ulang semula suami-suami sekalian. Bila suami sengaja buat satu perbuatan untuk isteri dia minta tebus talak sebab dia nak duit itu, maka bila isteri setuju bagi dan dia pun cerai dengan khulu, hukum dia tidak sah perceraian tersebut. Dan suami tadi buat macam tu, yang memudaratkan isteri sebab isteri minta cerai tebus talak tadi, hukum dia haram dan berdosa besar. Haram ada dua jenis. Satu haram dosa kecil, satu haram dosa besar. Haram dosa kecil boleh terhapus dengan dia melakukan ibadah. Dia ambil wuduk, boleh jatuh dosa-dosa kecil. Dia solat, boleh jatuh dosa-dosa kecil. Kita cerita banyak kali dah. Adapun bila haram dosa besar, dia takkan gugur dengan ibadah dia buat. Takkan gugur, pergilah Mekah
setiap tahun pun. Kita akan gugur, dia akan gugur dengan taubat. Tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati, dia akan gugur dengan taubat, bukan taubat. Bila dia bertaubat, barulah dosa itu gugur, maka dia hilang daripada kefasikan. Kalau tidak bertaubat, dia tetap fasik dan dia hilang banyak keistimewaan, di antaranya tak boleh jadi wali nikah, tak boleh jadi saksi nikah dan sebagainya lah. Hak kita sebut sebelum daripada ini. Baik, tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian, jadi tak boleh hukum dia haram, bukan sekadar haram, tak sah. Kalau cerai isteri dalam haid, masa dia haid, hukum dia haram juga, tapi sah cerai tu. Kalau kita solat pakai pakaian hak menutup aurat kita ni, pakaian hak kita curi, sah solat, cuma perbuatan kita pakai pakaian tu haram. Hak ni tidak sah dan haram. Kalau sah dan haram kita lain tak? Tidak sah dan haram. Nah, tuan-tuan, tengok dah muslimat yang dia itu satu. Yang kedua, hak sebelah sini, dia nak nikah baru. Nah, tadi bukan nak nikah baru pun, sengaja dia nak balik dia punya mas kahwin atau harta dia. Hak ni dia nak nikah baru, tapi sebelum dia nikah baru dia nak ceraikan isteri, tapi sebelum dia cerai dia buat perbuatan yang sama bagi isteri dia, minta tebus talak dengan dia untuk dia dapatkan harta balik. Sama hukum dia, haram dan tidak sah, dosa besar. Baik, tuan-tuan, tengok dah muslimat yang dirahmati, ini benar-benar halal haram dalam bab perkahwinan yang kita nak kena ambil tahu. Kita pun nama dia halal haram. Baik, tuan-tuan, tengok dah muslimat yang dirahmati, selesai bab khulu. Nak masuk bab sumpah pula, masa pun dah gayak. Gayak dah ni, bab masuk dah isyak. Jadi kita tangguh ni, kita akan baca bulan depan. Tengok ada soalan kita jawab, tak ada soalan kita solat. Okey, tidak ada soalan malam ni ya. Nanti ya. Di sini insya-Allah mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita jumpa minggu depan, kita akan masuk tajuk bersumpah hendak menjauhi isteri. Bersumpah hendak menjauhi isteri artinya bersumpah tidak akan menyetubuhi isteri. Sumpah tak nak setubuh. Nama dia ila dalam kaedah, dalam hukum fiqh, ila. Sumpah tanpa tidak mahu menyetubuhi isteri. Apa hukum? Insya-Allah kita bahas bulan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.